ahli jawatan kuasa surau dan masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada golongan manusia ataupun jin. Moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali saya meminta izin kepada kursi dan Tuan Imam dan ustaz-ustaz yang ada di sini untuk memberi beberapa nasihat. Tidaklah saya berdiri di sini kerana kemuliaan yang ada pada diri sendiri, bukan kerana ilmu yang ada, akan tetapi hanya semata-mata untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberilah nasihat, berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita semua beriman. Niat saya di sini hanyalah untuk memberi nasihat, bukan untuk mengajar. Kerana tiada ilmu di dalam saya untuk saya mengajar, hanya untuk memberi nasihat, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kami. Ini memberi manfaat. Kenapa nak memberi manfaat? Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-khalqu kulluhum iyalullah." Makhluk semuanya adalah keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksud keluarga Allah? Adakah Allah melahirkan? Tidak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Akan tetapi maksud keluarga Allah adalah kerana makhluk itu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana anak-anak, isteri-isteri memerlukan kepada ayah, kita pun makhluk Allah memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW hadisnya berkata, wa ahabbuhum ilallah, maka orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk itu adalah anfa'uhum li ayalih, orang yang paling banyak memberi manfaat. Berdirinya saya di sini untuk memberi nasihat yang merupakan manfaat sehingga saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semua dari kita niat untuk sentiasa memberi nasihat, satu hari satu nasihat pada orang sebelahnya yang kita akan dakwah. Kerana memberi manfaat akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, berdirinya saya di sini semata-mata hanya untuk menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripada aku walaupun ayat, walaupun satu nasihat. Satu hari satu nasihat. Marilah saudara, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, rakan-rakan kita ajak mereka buat kebaikan. Maka kita telah pun menjalankan tanggungjawab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur wahai muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam ini bersama berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid-masjid dan surau-suraunya. Moga-moga kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang Dia cinta, moga-moga Allah mencintai kita. Dan itulah tujuan hidup kita, untuk mendapat cinta Allah. Malam ini pun malam cinta Rasul. Bukan hanya cinta Rasul, kita nak cinta Rasul dan cinta Allah. Cinta Rasul mewajibkan cinta Allah. Maka kita berada di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ahabbul biladi illahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, surau-surau, tempat yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, di dalamnya ada selawat kepada Nabi, di dalamnya dirikan solat 5 waktu secara jemaah. Maka tempat ini yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kerana kita berkumpul di sini, Allah telah kumpulkan kita di tempat yang Dia cinta, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat kelak bersama Nabi, bersama para salihin di dalam syurga, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyambut, memperingati makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang untuk menyambut. Apa maksud menyambut? Iaitu meraihkan, bergembira, menyambut, mengingati dan juga bersyukur. Ketika mana kita kena menyambut hari kemerdekaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak gembira balik, nak ingat balik hari kemerdekaan kita. Kita nak gembira, kemudian bersyukur. Itu tujuan kita. Kita ingin mengingat Nabi, maksudnya kita nak ingat balik Nabi, kelebihan dia, sifat-sifat Nabi, kita nak bersyukur dan bergembira.
Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita nikmat yang besar. Seperti mana yang ulama sepakat, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Betul, semua mesti pernah dengar kan? Nikmat paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Akan tetapi di balik nikmat yang paling besar itu ada satu nikmat. Kalau bukan dengan nikmat ini, nikmat iman dan Islam tidak akan kita dapati. Iaitu nikmat apa? Nikmat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nikmat diutuskan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad, mungkin kita bukan orang beriman, mungkin kita bukan orang Islam. Maka kita tidak akan dapat nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT itu. Itu semua kerana adanya Nabi Muhammad. Maka Allah SWT menamakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan ni'mah. Ketika mana Allah SWT berkata, Wazkuru, Allah memerintah kita untuk apa? Untuk ingat. Wazkuru, wow jemaah, beramai-ramai. Wazkuru ni'matullahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kalian. Ulama mentafsirkan apakah nikmat itu? Ulama berkata iaitu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian itu saling bermusuhan, maka dengan adanya Nabi Muhammad SAW mereka saling bersaudara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua saudara. Kita semua berkumpul menjadi saudara kerana Rasulullah SAW. Kita lihat di sini ada daripada Pakistan, ada daripada Malaysia, daripada Perak, daripada Kelantan, daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor. Kita semua bersatu kerana Nabi Muhammad SAW. Maka perintah dari Allah untuk kita beringati Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad adalah nikmat yang dengan nikmat itu kita mendapatkan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Maka tidak salah kita ingat Nabi Muhammad di majlis ini. Apakah salah kita mengingat manusia yang sentiasa mengingat kita? Salah, tidak salah. Nabi Muhammad SAW satu malam berdoa, menangis. Kemudian Sayyidina Aisyah pun bangun daripada tidurnya. Untuk apa? Mestilah untuk solat malam, betul tak? Sayyidina Aisyah bangun, kemudian nampak Nabi sedang berdoa. Sayyidina Aisyah menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakan untuk aku. Sayyidina Aisyah meminta doa daripada Nabi. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Allah, ampunikanlah Aisyah apa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Sayyidina Aisyah pun tersenyum, ketawa gembira. Maka ditanya oleh Nabi, wahai Aisyah, apakah kau gembira? Maka Sayyidina Aisyah cakap, ya, aku gembira. Aku tidak pernah rasa gembira seperti hari ini aku rasa gembira. Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah jawab Nabi? Dengar semua ini. Ini jawapan Nabi. Nabi cakap, Aisyah, ini doa aku setiap malam. Untuk siapa? Untuk kita. Sampai tengah malam, setiap malam, setiap hari berdoa untuk kita. Ingat kepada kita. Apakah sekarang salah kalau kita mengingat Nabi? Kita sendiri tak doa untuk kita, untuk diri, betul tak? Setiap malam mungkin kita tak doa untuk diri kita, tapi Nabi Muhammad setiap malam berdoa untuk kita. Kalau kita, diri sendiri pun lupa. Ini kan nak doa untuk Nabi. Diri sendiri pun tak pernah nak doakan. Kalau doa, Alhamdulillah. Maka tidak salah untuk kita untuk mengingat Nabi, kerana Nabi sentiasa mengingat kita. Maka moga-moga dengan adanya majlis seperti ini, kita semakin mengingati Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan kita berada di bulan Rabiul Awal. Ataupun pada selap dah habis kelak ke masih Rabiul Awal? Masih lagi. Okey, 29 ataupun 30. Bulan Rabiul Awal mungkin mungkin orang-orang menganggap bulan Rabiul Awal itu bulan untuk mengingat Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Akan tetapi itu sebenarnya pemikiran yang salah. Salah. Kenapa? Ramadan, adakah Ramadan bulan untuk membaca Al-Quran? Bukan. Ramadan bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rabiul Awal untuk memperbanyak ingat kepada Nabi, ingat kepada kisah Nabi. Adakah lepas Rabiul Awal habis? Tak ada baca Maulid, tak ada baca kisah Nabi, tak ada baca Rasulullah, hilang semua. Seperti Ramadan je, baca Quran Ramadan, habis Ramadan kita tinggalkan Al-Quran. Rabiul Awal dengar kisah Nabi, dengar kisah kelahiran Nabi. Lepas Rabiul Awal tinggalkan salawat kepada Nabi. Bukan itu. Ingat kepada Nabi itu setiap hari, setiap masa. Rasulullah ingat kepada kita setiap malam. Bagaimana kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka kita kena ingat Nabi setiap hari kita. Man ahabba syai'an aksara min zikri. Orang ketika mana telah mencintai sesuatu, yang memperbanyak daripada menyebut orang itu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita dengar hari ini kita boleh faham dengan fahaman yang betul. Dengan kefahaman itu kita boleh amalkan ilmu apa yang kita dapat hari ini.
Kemudian Allah SWT memberikan kita keikhlasan dalam beramal. Kemudian memberikan kita taufik dan kemudahan untuk kita sebarkan apa yang kita dengar pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengarkan daripada sahabat kita Ustaz Ajmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Bilal-Bilal Air Jawatan Pasir, tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil hakim. Al-hadi man yasha'u ila siratikal mustaqim. Man ata'ahu wa amana bihi falahu jannatun na'im. Wa man kadzdzaba bihi wa 'asahu wa kadzdzaba bihi falahu 'adzabun alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim. Ni'mal hamim hamil Qur'an azim. Man bi dzikrihi syafa'allahu kullu sakim. Man fi qulubina khairum man yukim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin kasari. Kembali ke jari wa jaman bi kullatwari wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Kita telah dengarkan daripada saudara kita tadi tentang kelebihan duduk di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah yang sering kita baca insya-Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus solihati, dan itu orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga orang yang saling memberi pesan, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Tadi kita telah dengarkan nasihat daripada sahabat kita untuk saling kita menasihati. Antara faedah untuk kita saling beri nasihat adalah tergolong daripada golongan orang-orang yang tidak rugi. Alhamdulillah, kita semua di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada di dalam majlis. Di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berselawat ke atas Nabi, kita memperingati Nabi, kita juga mendengarkan nasihat dan juga kita memberi nasihat. Kita insya-Allah kita niat untuk boleh mampu memberi nasihat kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Kemudian kita niat juga untuk bila ada orang beri nasihat, kita dengar nasihat itu. Kerana seperti mana disebutkan, nasihat itu memberi manfaat kepada orang yang mukmin. Akan tetapi apabila seseorang mendengar nasihat, masuk dalam telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak kisahlah dari mana keluar dari mana, itu bukanlah orang yang beriman. Nasihat, peringatan tidak memberi faedah kepada dia, tidak dapat membuat dia teringat. Kerana Allah SWT sendiri berfirman, "Fadzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang yang beriman. Akan tetapi kalau dia tidak dapat mengambil manfaat, wallahu a'lam, kita takut kita tidak tergolong daripada orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai umur yang panjang dan banyak amalannya. Orang yang punya umur yang panjang dan banyak amalannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk mengisi waktu kita yang kosong ini dengan waktu yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin mentadabbur, kita ingin berfikir, kita lihatlah rakan-rakan kita, saudara-saudara kita Islam yang di luar sana pada saat ini, pada waktu ini, apa yang mereka lakukan? Adakah mereka berkumpul bersama macam kita ni, berselawat atas Nabi, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu solat Isyak? Wallahu a'lam. Mungkin mereka sedang lalai,
mungkin mereka sedang bermaksiat, na'udzubillah. Akan tetapi ini semua kita tak boleh nak salahkan mereka. Betul, mereka memang salah. Kenapa mereka bermaksiat kepada Allah SWT? Mereka memang salah. Kenapa mereka tak nak hadir ke majlis seperti ini? Akan tetapi yang paling bersalah adalah kita sendiri. Kenapa kita tidak pernah ajak? Kenapa kita tidak pernah share poster? Kenapa di Facebook kita, di TikTok kita, di Instagram kita share perkara-perkara yang hanyalah keduniaan, hanyalah membuat orang gembira dengan dunia. Lawak dah, itulah, inilah. Bahkan kadang-kadang lalu berfikir kita sharekan perkara yang haram. Kenapa kita tidak sharekan perkara yang baik? Itu adalah salah satu daripada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang menyebarkan kebaikan akan memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Bila kita beri sharekan poster-poster seperti ini, orang akan datang kepada majlis, orang akan duduk bersama-sama kita, berselawat atas Nabi, berzikir, mendengar nasihat, mengambil nasihat. Seperti itulah keadaan orang Islam. Satu orang sahabat bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, kalau kita baca riwayat hidupnya, salah satu kehebatan dia, salah satu keistimewaan dia adalah orang yang paling peduli sekali dengan iman yang ada di dalam hati orang lain. Disebutkan dalam kitab Al-Tarikh As-Sabiqan Al-Awwalin. Boleh cari insya-Allah. Salah satunya keistimewaan Abdullah bin Rawaha adalah orang yang sangat peduli dengan iman yang ada di dalam hati kaum muslim lain. Sehingga setiap kali dia jumpa orang, dia akan cakap, ta'al nu'minu sa'ah, marilah kita beriman seketika. Ta'al nu'minu sa'ah, marilah kita beriman seketika. Kemudian satu sahabat datang berjumpa Nabi, tanya, wahai Rasulullah, apa Abdullah bin Rawaha selalu cakap ta'al nu'minu sa'ah, apa maksud dia? Rasulullah cakap, maksud dia, marilah kita duduk di majlis ilmu, berzikir bersama-sama. Marilah kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, berzikir, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kita bersyukur. Alhamdulillah, semua hari ini kita niat untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, kena faham maksud bersyukur. Bersyukur tu bukan hanya di lisan ataupun hanya di hati. Alhamdulillah, aku dapat duit. Alhamdulillah, Allah beri aku rezeki yang aku dapat makan. Tapi pada masa yang sama, dia masih lagi maksiat. Itu bukan bersyukur. Faham? Kerana bersyukur, maksud bersyukur yang sebenarnya adalah, definisi bersyukur itu sendiri adalah seorang hamba Sarful abdi ni'am Fima khuliqa li ajli. Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Contoh, Allah SWT ciptakan mata. Untuk apa Allah ciptakan mata? Untuk kita melihat kebesaran Allah SWT, untuk kita melihat Al-Quran, untuk kita melihat keindahan alam semesta, agar kita ingat akan Allah SWT, untuk kita melihat wajah-wajah orang soleh, wajah-wajah orang salihin, alim ulama, agar pandangan akan masuk dalam hati kita. Itu tujuan Allah SWT mencipta mata kita. Allah SWT cipta mata untuk kita gunakan agar kita boleh nampak. Kita boleh jalan pergi mana-mana. Tapi pergi mana? Soalan dia. Lihat apa? Untuk apa? Kita nak tengok jalan. Untuk pergi ke tempat maksiat, ataupun untuk pergi menolong orang, ataupun untuk buat kebaikan. Itulah ada maksud syukur. Akan tetapi ramai manusia menggunakan mata pada tempat yang tidak sepatutnya. Bukan kerana itu mata itu diciptakan. Mata tidak diciptakan oleh Allah untuk melihat maksiat, untuk melihat aurat, untuk melihat dengan syahwat, untuk melihat orang dengan pandangan merendahkan. Sekarang di seluruh pelosok dunia banyak berlaku melihat dari segi bangsa. Ini bangsa ni, apalah bangsa ni. Itu bukan ketigaan. Tak boleh tu. Dan tadi Nabi sudah ajar kita untuk tidak membezakan bangsa. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah SWT yang lain. Allah SWT ciptakan tangan untuk kita pegang Al-Quran, untuk kita menolong orang, bukan untuk memukul orang, bukan untuk mengganggu orang. Itulah maksud syukur yang sebenar. InsyaAllah, semoga-moga Allah SWT seperti mana dia mengumpulkan kita di dunia, dikumpulkan kita di syurga. Amin. Kita juga peluang kita berkumpul bersama-sama ni, marilah kita berdoa untuk
sahabat-sahabat kita di Palestin yang sekarang mungkin berada di dalam jihad yang besar, sedang membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka diberikan kemenangan. Moga-moga mereka diberikan kekuatan. Amin. Moga-moga mereka diberikan kesabaran. Amin. Moga-moga kita juga diberikan rasa peduli untuk sentiasa berdoa untuk mereka. Untuk Amin. sentiasa menolong mereka dari segi apa pun yang kita mampu, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-qarib wa katsirin nawal qabla as-su'al. Arsalta illa nabiyyaka al-ajal wa rasulaka al-akmal. Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa khairu al. Li badril kamal bahil jamal badral kamal khairal rijal maula bilal. Sallallahu wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa khairu al. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا قريب يا وارث في هذا الإكرام يا ذا الجلال. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua yang terlibat JK Surau untuk menghidupkan majlis ini di malam yang mulia, tempat yang mulia untuk mengingati lisan yang mulia. Dan keutamaan majlis ilmu telah disebutkan oleh saudara-saudara kita, saling mengingati dalam kebaikan. InsyaAllah kita di malam ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang hadir majlis ilmu tapi tidak dapat apa-apa, insyaAllah. Semoga kita keluar dari majlis ini semua dapat faedah, semua dapat manfaat, semua dapat berubah. Apa yang ada dalam diri kita sebagai foto, sifat yang buruk diubah jadi sifat yang baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk mengingat insan yang mulia. Kerana setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nak buat kebaikan semua dengan izin Allah. Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah berkata, dia kata bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu. Dengan taufik Allah seorang boleh membuat ketaatan. Wa khalafa bil khudlan kullu mufarij, orang yang bermaksiat Allah juga. Tapi dengan pilihan dia. Alhamdulillah. Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Masya Allah. Kita baca maulid, kita baca ayat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjemaah. Semua ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita disyukuri. Bagaimana kita dengar dari sahabat tadi, Ustaz Azman, kecuali aku syukuri nikmat untuk menunjukkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar yang kita dengar tadi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Iblis nangis dalam hidup 3 kali. Iblis pun nangis, dia nangis. Dan waktu yang sama kita tahu ini akan masuk neraka. Tapi dia nangis, ada nangis, 3 kali dia nangis. Yang pertama dia nangis waktu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga. Nangis. Ada riwayat kata dia terkencing. Dan yang kedua, ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Kenapa? Sebab dia tahu orang yang paling mulia bukan orang, makhluk yang paling mulia dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kerja lepas makin susah. Dan maksudnya orang nak tambah member dia, kawan-kawan dia dekat neraka makin susah. Maka dia menangis. Dan tangisan yang ketiga ketika dia surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdengar dia menangis juga. Subhanallah, di malam ini Allah jadikan kita berkumpul untuk menunjukkan tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Untuk menunjukkan tanda kita ni tak dari Nabi Muhammad SAW. Tak dari Nabi Muhammad pun ini pilihan daripada Allah. Suatu hari Nabi Musa AS, Nabi Musa ni kelebihannya apa? Kelebihan dia boleh bersembang dengan Allah, boleh bercakap dengan Allah direct. Semua Nabi nak sembang dengan Allah sebagai ini, sebagai Jibril AS, dia punya perantaraan. Tetapi Nabi Musa AS boleh bersembang dengan Allah tanpa ada perantaraan. Maka suatu hari Nabi Musa tengok ada satu keutamaan, ada satu benda spesial. Dia kata, ya Allah, ini untuk siapa ni?
Allah kata ini untuk umat Muhammad. Lepas tu ada lagi, tanya lagi, ni ya Allah untuk siapa pula? Dia kata, ni untuk Nabi Muhammad juga. Tengok lagi, tanya, semua orang kata ni semua untuk Nabi Muhammad. Nabi Musa pun kata, ya Allah, kalau semua kebaikan Engkau bagi dari umat Nabi Muhammad, aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Ni siapa ni? Ni Nabi. Orang siap daerah dengan Allah, nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa minta, tanpa ada usaha, tanpa susah payah, dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dengar nama Nabi disebut, cakap sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang bakhil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya dengar Aisyah, isteri muda Nabi. Satu hari dia menjahit, malam hari tengah-tengah menjahit, orang dulu pakai apa? Pakai lilin nak menjahit, tak ada lampu. Waktu itu waktu tengah malam. Tiba-tiba minta ajarkan Allah ni lilin ni tertiup angin ataupun jatuh dalam riwayat lain. Maka terpadamlah lampu. Nampak Sayyidatina Aisyah. Pada waktu yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Dalam riwayat kata fa'adha al-baita min diya'i wajhi. Maka Rasulullah menerangi seluruh rumah hanya dengan cahaya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma'adwa wajhak, alangkah terang wajahmu ini ya Rasulullah. Lepas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-wail liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka Aisyah, orang yang tak tengok muka aku nanti di hari kiamat. Celaka. Semua nanti di hari kiamat, semua nak pandang wajah tu. Semua nak pandang wajah yang mulia ni, yang boleh bagi syafaat ni, semua nak pandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas tu kata Rasulullah, celaka ya Aisyah, orang tak nampak muka aku nanti di hari kiamat. Lepas tu kata Aisyah, siapa ya Rasulullah yang tak akan nampak kau dari kiamat nanti? Kata Rasulullah SAW, al-bakhil, orang yang bakhil. Bukan dari harta, bukan dari kau tak bagi barang yang dia punya, tidak. Kena ikut budi yang sangat mudah, kena isat je. Kita bersembang lama, bersembang kemak kedai mamak ke ni, bersembang yang member lama boleh. Tapi nak sebut nama Nabi SAW, susah rasa. Kenapa hati-hati? Kita kalau cerita, cuba kalau kita orang cerita, macam mana keadaan ni? Orang ni semua ada yang punya ada. Kalau orang cerita, dia setiap waktu dia ingat orang yang terkasih dia. Nak makan, dia ingat kasih, dia makan dulu. Nak mandi, dia mandi dulu. Nanti lepas mandi terus cek, dia mandi ke belum? Ini cinta manusia biasa yang mungkin tak beri manfaat kepada kita. Tapi cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang beri kita syafaat nanti di hari kiamat. Satu, Rasulullah Sayyidah Aisyah tanya lagi, siapa ya Rasulullah, orang yang bakhil ni siapa? Lepas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dengar nama aku disebut, dia kata aku kasih dia dengan nama aku sebut, dia tak jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita kalau dengar orang ceramah, orang kasidah apa, dia usir sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. So kita nanti tak digolongkan dengan orang yang bakhil dari kiamat. Syafaat Nabi je yang kita minta hari kiamat nanti. Tak ada benda lain. Apa rumah besar? Tidak. Ada orang mati buat rumah. Rumah besar ni. Ada orang mati buat rumah? Tak ada. Kereta Ferrari, kereta Jaguar, kereta Toyota, semua tinggal. Tak buat apa-apa pun. Betul. Nanti kalau tak kali lagi tengok nanti kalau dah meninggal. Kereta mahal-mahal, last kereta kita pakai apa? Band jenazah. Hak milik surau. Hak milik masjid. Kereta kita pun tak pakai. Nanti baju-baju mahal, baju mahal-mahal beli dekat apa namanya, dekat PD, H&M, apa lagi? Semua tu nanti akan ditinggalkan. Apa yang kita bawa? Kekafan kita bawa. Tak ada benda lain pun. Rumah lah kita nanti kubur. Maka nanti dari dalam kubur nanti akan sambung pula alam mahsyar. Alam mahsyar. Rasulullah SAW nanti dari kiamat
orang semua umat semua orang, insyaAllah kita digolong pada orang tu. Semua orang nak cari Nabi Muhammad. Mereka cari daripada ni yang cari bukan Nabi Muhammad je, tak. Ini daripada anak Nabi Adam, bapa kita semua, sampai orang terakhir meninggal di dalam dunia ni, semua akan jadi macam ni. Jangan macam mana? Jangan pergi ke Nabi Adam AS. Dia kata, wahai Nabi Adam, engkau ni apa? Bapa kami. Maka barulah kami syafaat. Kata tak boleh. Aku dah termakan buah kurdi. Lepas tu mereka pergi kepada Nabi Nuh AS, minta syafaat. Wahai Nabi Nuh, pada zaman kau hidup, engkau satu-satunya orang yang siapa yang tak naik ke kapal, semua hancur bu. Bagi kami syafaat, wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh. Aku dah tak akan burukan taubat aku. Dalam surah Nuh. Lepas tu pergi ke Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tanya ke aku ni, bapa kau Nabi Muhammad, moyang Nabi Muhammad, bagi kami syafaat. Dia tak boleh juga. Aku pernah membohong sekali. Ini Nabi Musa pula. Nabi Musa pun tak boleh. Nabi Isa pun tak boleh. Sampai mereka pergi kepada orang yang ingat pada malam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, keadaan kami ini susah ya Rasulullah sekarang. Bantulah kami ya Rasulullah. Bagilah kami syafaat ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Bagi alasan. Tak. Rasulullah kata, analah. Aku yang boleh bantu waktu ini. Aku je yang boleh minta pada Allah pada waktu ini. Maka Rasulullah SAW sujud dan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang tak pernah ada orang puji Allah macam pujian. Maka Allah pun tengok kekasih je sujud macam ni. Allah kata apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' syafa'. Dan angkatlah kepalamu ya Muhammad. Angkatlah kepalamu ya Muhammad. Minta apa yang kena aku bagi. Orang tu Nabi ingat siapa? Siapa saudara-saudara Nabi? Tak. Maksudnya kan umat aku ya Allah, umat aku dulu. Umat aku dulu. Kita ni beruntung. Nanti hari kiamat ni kita semua susah. Tak ada yang semua nanti dalam keadaan sakit. Semua takut. Aku nak syurga tak, aku nak syurga apa. Itu je kita fikir. Mungkin sekarang dia banyak urusan. Nak fikir ni. Nanti ke alam mahsyar, yang kita nak tu je. Aku ni masuk syurga ke tak? Aku ni masuk syurga ke tak? Ini tahap kita. Ada cerita lagi. Cerita para sahabat. Satu hari Thauban, nama sahabatnya Thauban. Satu hari Rasulullah tak nampak dia, lama tak nampak. Satu hari beliau Thauban ni datang kepada Nabi. Keadaan dia pucat, muka takut. Sahabat Nabi tahu sahabat Nabi tak buat maksiat, tak buat masalah. Macam kita banyak dosa. Ini sahabat ni tak apa yang dia fikir. Nabi kata, mana kau ya Thauban? Kenapa kau Thauban? Apa yang terjadi dengan kau ya Thauban? Maka kenapa muka kau pucat macam ni? Apa yang terjadi ya Thauban? Adakah kau sakit? Apa yang terjadi padamu ya Thauban? Maka sahabat pun berkata, ya Rasulullah, aku ni berfikir. Saya sekarang duduk berfikir. Nanti hari kiamat, nanti orang kan dihitung, dihisab amalan dia. Aku ni Rasulullah, dapat ke tak duduk dengan kau? Dia tak kata aku nak syurga, dia tak. Lepas tu dia kata, woi Rasulullah, saya berfikir pula, kalau ada orang syurga pun, adakah tempat aku nak syurga nanti dengan kau? Boleh, syurga banyak kan, kita tahu kan, banyak tingkat. Adakah aku nanti dengan kau ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun sedih. Rasulullah tak boleh jawab. Rasulullah terdiam. Maka pada saat itu Allah turunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang taat Allah, taat Rasul. Kenapa Allah kata dalam Quran taat Allah, taat Rasul? Wa ati'ullaha wa rasulahu. Taat Allah, taat Rasul. Kenapa? Sebab ketaatan tu, ketaatan Nabi, ketaatan Allah. Ketaatan Allah, ketaatan Rasul. Macam mana? Sebab Allah tak, siapa yang belajar dengan Allah? Mana ada? Siapa yang ambil wahyu dari Allah? Tak ada.
semua perantaraan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kalau suruh samping, Nabi Muhammad itu daripada Allah. Maka taat Allah, taat Rasul. Apakah yang taat? Taat ni dengar cakap tanpa tanya, itu tak. Kenapa banyak dalam Islam sebenarnya amalan yang kita buat ni mungkin kita tak tahu sebab apa. Kenapa surat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Kenapa surat zuhur 4 rakaat pula? Kenapa surat asar 4 rakaat? Maghrib 3, isyak 4. Dalam ihram kita tutup sebelah bahu je, sebelah bahu kita buka. Kenapa? Kenapa dalam haji kita kena lontar jamrah daripada jamratul sughra yang kecil, yang tengah sampai yang besar? Kenapa? Semua itu sebenarnya taat pada Allah. Itu je sebenarnya, kita ni hamba, tugas kita taat pada Allah. Suatu hari dalam perang Badar, Rasulullah SAW ada seorang sahabat ni pedang dia patah. Waktu perang pedang dia patah. Macam mana? Kita lah kalau pedang patah, dah lah serah diri je lah, ya mati aku. Tapi sahabat ni ditanya Nabi, ya Rasulullah, pedang patah ya Rasulullah, macam mana ni? Ini waktu perang ni. Waktu perang dia tanya. Rasulullah ambil apa? Rasulullah ambil ranting bawah tu, Rasulullah ambil. Ikut logik akal kita, gila ke aku ni pedang aku patah ni, yang kau bagi aku kayu buat apa? Bagi aku pedang lah, bagi aku senjata lain. Tapi kerana itu Rasulullah, dia ambil ranting tadi, dia ambil fatahawwala saifa, maka pedang tu bertukar jadi maka ranting tadi bertukar jadi pedang. Kerana apa? Kerana taat pada Rasulullah, maka berarti dinamakan an-nasr, yang maksudnya pertolongan, sebab datang pertolongan Allah pada perang Badar waktu itu. Subhanallah, itu namanya samarah. Itu namanya kesan daripada ketaatan pada Allah, taatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak masuk Islam, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak boleh macam ni orang nak kata, aku boleh tak masuk Islam tapi orang tak nak beriman pada Nabi, boleh tak? Tak boleh. Dia kena kata tu, 2 kalimat syahadat, 2. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Nanti dekat syurga, nanti orang semua ni kita dah lepas dah. Tapi pintu syurga ni tertutup. Pintu syurga tertutup. Maka Jibril ni sebelah Nabi. Mereka tanya lah, ya Rasulullah, ni pintu ada ni, tak buka lagi. Maksudnya, pintu di Jibril, pintu di kau Rasulullah. Kau baca Bismillahirrahmanirrahim, terbuka pintu. Maka semua orang yang masuk syurga, pada kalangan Nabi ke, Rasul ke, orang soleh, semua masuk syurga lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga muka-muka ini yang hadir pada malam ini dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Amin. Semoga mata-mata kita yang banyak dosa ni boleh lihat ke Nabi pada hari tersebut. Amin. Semoga lisan kita yang kotor ni, yang banyak mencarut, yang banyak mencela, yang banyak menggibah orang, yang banyak membawa ni, banyak buat dosa pada Allah dengan lidah ni, boleh nanti lidah ni cakap Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepada ya Rasulullah. Amin. Amin. Semoga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga surau ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini ya Allah, kami memohon kepada Allah dengan menyalahkan tangan kami ya Allah. Amin. Semoga orang-orang yang terlibat dalam majlis ini ya Allah, Datuk Imamnya, Datuk Bilalnya, Datuk pengurusinya, orang yang merancangkan majlis AJK-nya, semua yang masak, yang jaga parking, yang semua yang membersihkan surau semuanya ya Allah, Kau panjangkan umur mereka ya Allah. Amin. Dan berkata kepada mereka ya Allah. Amin. Umur mereka ya Allah diberikan kesejahteraan ya Allah. Amin. Dan insya-Allah orang-orang yang hadir pada malam ini ya Allah akan minum dari telaga Kausar Nabi Muhammad dari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada hari itu ya Allah, waktu-waktu orang kehausan ya Allah, bagilah rezekikanlah kami untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Orang kehausan ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, bagilah kami kebahagiaan yang hakiki ya Rasul ya Allah. Kebahagiaan mengingatimu ya Allah, seronok mengingatimu ya Allah, seronok ketika menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang celaka ya Allah, orang yang dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita muka Nabi pun tak nampak, syafaat Nabi macam mana dapat? Muka Nabi tak nampak. Kebahagiaan yang hakiki ni kebahagiaan dengan Allah.
Kalau cakap pasal bahagia, orang yang paling layak bahagia Rasulullah. Betul ke tidak? Pemilik alam semesta semua Allah. Yang atur semua ni Allah kan? Orang yang paling layak bahagia siapa? Kekasih Allah, betul tak? Tapi Rasulullah hidup dalam keadaan krisis, dalam keadaan masalah banyak, dalam keadaan susah payah. Kenapa? Sebab kebahagiaan hakiki ni macam ni lah. Duduk majlis ilmu, duduk majlis zikir, duduk majlis apa nama ni yang dalam surah kata macam taman-taman syurga, inilah kebahagiaan hakiki. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir selalu di majlis ini. Jangan kau hina kami ya Allah dengan bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau berikan kami harta yang banyak, berkatilah harta itu ya Allah. Berikan kami untuk rezeki untuk menginfakkan harta tersebut kepada surau-surau, tahfiz dan semua kebaikan jalan-Mu ya Allah. Jika kepada-Mu ya Allah, berikan kami berjuang untuk itu ya Allah. Kami meyakini ya Allah, semua kebaikan yang kami amalkan semua dengan izin-Mu ya Allah. Maka Kau ya Allah, seperti mana Kau izinkan kami untuk berkumpul pada malam ini ya Allah. Kau Jangan Kau taburkan kami dari kiamat ya Allah. Kau kumpulkan juga kami dari kiamat seperti ini ya Allah. Nabi Muhammad SAW, dengan para salihin, dengan para sahabat Nabi SAW, dengan para istri-istri Nabi SAW. Ya Rasul, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Dan saudara kami yang di Palestin ya Allah, yang di Palestin ya Allah, yang tertindas, yang dibunuh, yang dikhianati oleh bangsa Israel ya Allah, yang kejam ya, yang hina ya Allah. Kau hancurkanlah mereka ya Allah. Kau hancurkanlah mereka ya Allah. Kau hancurkanlah mereka ya Allah. Jangan Kau sisakan mereka di tempat mi'raj Nabi Muhammad ya Allah, Masjid Aqsa yang suci itu ya Allah. Jangan Kau kotorkan dengan darah orang muslimin ya Allah. Amin ya Allah. Sucikanlah ya Allah daripada kaki-kaki yang di tapak kaki yang diinjak oleh orang-orang Israel yang hina ya Allah. Kau telah haramkan kepada mereka ya Allah tanah itu ya Allah. Dalam Al-Quran Kau bersabda, fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanah. Tanah Masjid Aqsa itu Kau haramkan kepada mereka ya Allah. Mana Kau katakan kepada kami Kau haramkan kepada mereka Masjid Aqsa ya Allah. Kau sucikanlah Masjid Aqsa daripada mereka ya Allah. Ya Allah, saudara kami ya Allah, kami bersedih ya Allah melihat saudara kami tertindas ya Allah, melihat saudara kami dibunuh ya Allah, untuk bandar di sana ya Allah. Kami nak cerita pada Engkau ya Allah, Engkau lebih tahu apa terjadi pada mereka ya Allah. Maka semua yang terjadi pada mereka ya Allah, kalau orang yang syahid, orang yang meninggalkan mereka ya, orang yang syahid di jalan-Mu ya Allah, yang belum meninggal ya Allah, yang Kau tetapkan hidupnya kepada dia ya Allah. Kau berikanlah mereka sabar ya Allah. Anak-anak mereka dibunuh ya Allah. Isteri suami mereka, pasangan mereka dibunuh ya Allah. Kau berikanlah mereka sabar ya Allah. Kau berikanlah kami juga ya Allah syukur kerana Engkau tidak membuat kepada kami seperti itu ya Allah. Dan Kau rezekikan kami Allah untuk membantu mereka ya Allah. Kalau kami tidak mampu untuk membantu mereka dengan harta kami ya Allah, dengan kami berjuang di sana ya Allah, membunuh orang kafir ya Allah, Kau rezekikan kami. Kau beri kami izin ya Allah untuk membantu mereka dengan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu keadaan kami ya Allah. Semoga di antara kita yang ada masalah diselesaikan oleh Allah. Semoga yang ada keinginan dibagi oleh Allah. Semoga yang nak ke umrah, yang akan haji diberikan izin oleh Allah. Dan semua urusan kita insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga surau ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tempat-tempat orang yang tinggal di pulau-pulau sini, yang tinggal di kuartus sini, yang tinggal di rumah-rumah di sini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya diberikan kesejahteraan, tidak ada di sana pergaduhan ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak mereka yang hadir di sini ya Allah, Kau berikanlah mereka untuk belajar ilmu agama ya Allah, memahami ilmu agama ya Allah. Dan berikanlah mereka ya Allah untuk mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka dapat kenal Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Dan minta syafaat dari mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Nas'alu min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min masta'alaka min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah Tuhan kami, seperti mana Engkau memerintahkan kepada kami untuk berdoa kepada-Mu ya Allah, maka Kau janjikan kepada kami untuk mengabulkan doa kami, maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Banyak lagi permintaan kami ya Allah, tapi Kau lebih tahu apa yang kami perlu ya Allah. Kau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami ya Allah. Maka Kau rezekikan kami yang terbaik untuk kami ya Allah. Mungkin banyak lagi hajat para hadirin, para hadirah, para muslimah yang pada malam ini ya Allah tidak disebutkan oleh penceramah. Akan tetapi ya Allah, Kau lebih tahu isi hati mereka. Kau kabulkanlah ya Allah. Amin. Kau kabulkanlah ya Allah. Kau kabulkanlah ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شكرا حمدا وافيا مزيدا ولقد كنا بمن اوصاكم وطريق قلوب بحيث يجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سلانا لكن حتى في السرائر قد جعل مجح صفات ربنا وحجانا فامتددنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقدنا ورجانا بوحدة هداني إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلا أجر دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اغفر لنا الأخوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا وارزقنا في نادي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وطانا أرنا بفضل منك صلاة مجيد ببجد يرضانا في كل حال هب لنا وحمانا الود ومن والاه والمسلمين ومن اجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا عصانا والحاضرين وسائلا في جمعنا آلت بين يديك أنت ترانا وقد نجوناك فحب صولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واصبنا سنة طه في لقاء الأرض واطلع كل من عدانا وانظر إلينا واشفنا كسلنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجة واسل خزمنا عند الممات وأصلحا ركبانا يا رب واجمعنا وبارك لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وبارك لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وبارك لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت المصطفى وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وتوب على سبيل رسول الله أجمعين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين insyaallah saya
Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, saya majlis kita pada malam ini dibawa bersama Guru Habib Ustaz Iman, Ustaz Juan, Ustaz Adam dan juga Saudara Fakih. Semoga malam ini yang penuh berkatan kemuliaan untuk kita semua. Semoga dengan itu juga kita berboleh akan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih daripada Tuan Haji Jamal, yang mana masa beliau sakit tempoh hari kita mengadakan 2 kali solat hajat untuk beliau, dan alhamdulillah beliau sekarang nampak alhamdulillah sihat. Dan begitulah, insyaAllah seterusnya kita doakan begitu juga sehingga akhir hayatnya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Memang saya sangat-sangat berbesar hati dengan kehadiran pada malam yang kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini menjadi saksi bagi kita bahawa kita sentiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada salah dan silap daripada pihak kami, memohon ampun maaf. Dan selepas solat nanti ada perjamuan dan sama-sama kita menjamah apa yang ada, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.